Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Ya, bertemu lagi kita buat pertama kalinya di dalam bulan Ramadan. So sekarang ni kita dah masuk puasa ke berapa ni? Puasa ke-11 rasanya ni. Dan alhamdulillah aku mendoakan agar semua dapat menunaikan fardu puasa dengan sebaik mungkin. Okay, jadi kita berjumpa lagi dalam Kisah Seram Netizen, dan aku ingin mengucapkan selamat datang kepada subscriber baru, sebab aku tengok subscriber aku semakin bertambah lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang telah subscribe, dan terima kasih juga kepada korang yang sentiasa setia untuk menantikan video-video aku yang terbaru. Sebagai siapa yang baru follow ni, Kisah Seram Netizen ni sebenarnya adalah sebuah rancangan di mana aku mengumpulkan kisah-kisah seram daripada para netizen. Dia orang kirimkan cerita seram dia orang kepada aku, dan kemudian aku akan ceritakan semula. Jadi kepada sesiapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, korang boleh hantar cerita seram korang melalui dua cara. Satu, melalui email. Aku ada letak alamat email aku di ruangan description, dan juga satu lagi melalui Facebook. Aku ada letak link kat ruangan description juga. So korang tekan link tu, dan kemudian korang boleh message aku cerita seram korang. Kepada yang belum subscribe kan, mana tahu yang selalu dengar tapi lupa nak tekan butang subscribe kan. Korang boleh tekan butang subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video yang terbaru. Bila bulan puasa ni asyik tersasul sebab dah tak minum air kan. Tak apa, ni ujian berpuasa orang kata. So untuk hari ni aku ada dua cerita yang nak dikongsikan kepada korang semua. Cerita yang pertama datangnya daripada seorang pengirim email bernama Carol. Carol, dia nak kongsi. Dia kata ni, pengalaman seram saya pasal saya nampak kelibat jiran saya. Apa cerita ni? So tanpa membuang masa, jom kita dengarkan kisah daripada Khairul. Assalamualaikum sir. Saya Khairul, dan saya nak share pengalaman seram saya pasal saya nampak kelibat jiran saya. Saya ni tinggal di rumah flat. Disebabkan rumah rapat-rapat, jadi kami sesama jiran ni memang mesra dah macam keluarga sendiri. Kadang-kadang tu masuk rumah jiran tu pun dah macam rumah sendiri sangat. Sebab dah rapat betul, dah mesra betul. So saya bersyukur betul bila dapat jiran yang baik-baik ni. Bagus betul jiran boleh masuk rumah macam tu je. Tapi bila saya dah masuk universiti, saya lamalah tak balik rumah. Hanya bila ada cuti semester barulah saya balik. Nak dijadikan cerita, masa saya balik rumah untuk cuti semester, dan masa saya sampai rumah saya gelap. Saya tengok tak ada orang kat rumah. Masa tu dah pukul 10 malam macam tu. Mak ayah saya tak tahu pergi mana. Saya rasa mereka ada cuba nak bagi tahu saya, tapi mereka tak dapat nak hubungi saya sebab bateri handphone saya dah habis. Zaman tu tak ada power bank lagi, jadi bila bateri habis memang tak dapat saya nak charge bateri. Dah kalau semua tak ada, macam mana saya nak masuk rumah kan? Tapi itulah nasib baiklah mak saya masih tinggalkan kunci rumah kat tempat yang biasa dia tinggalkan kalau dia nak keluar rumah tanpa sempat nak beritahu. Saya cek kat tempat yang sama dan ada kunci rumah, dan dapatlah saya masuk ke dalam rumah untuk berehat. Selepas saya dah buka lampu, buka kipas dalam rumah, saya pun terus baringkan diri di atas sofa, dan kemudian saya hidupkan televisyen untuk menonton. Sedang saya menonton televisyen, tiba-tiba saya merasakan yang saya ni sedang diperhatikan. Sofa yang sedang saya baring ni dirapatkan dengan dinding. Jadi bila saya baring, kaki saya menghala ke arah televisyen dan kepala saya pula membelakangkan pintu rumah. So masa tu saya tak nampak siapa yang perhatikan saya, tapi saya rasa saya macam tahu ada orang perhatikan saya. Kena pula masa tu saya tak tutup pintu rumah.
Hanya pintu grill yang dikunci, tapi tidak pintu kayu. Pintu kayu tidak ditutup. Saya tak tutup sebab saya nak bagi angin dari luar masuk dalam rumah. Barulah rasa dingin kan. Jadi bila dah rasa diperhatikan tu, saya pun toleh kepala saya ke belakang, ke arah pintu. Meremang bulu roma saya sekejap bila saya nampak orang yang sedang berdiri di depan pintu. Rupa-rupanya yang sedang perhatikan saya adalah jiran saya. Jiran saya ni dah sebaya dah dengan mak saya. Tapi bila saya tengok jiran saya tu, saya rasa pelik. Biasanya kalau keluar rumah dia pakai tudung, tapi ni dia tak pakai pun. Lepas tu rambut dia berserabai lah tu. Matanya memandang tajam ke arah saya. Mulut tak senyum. Dia hanya tengok saya saja. Saya rasa lain macam jugalah masa tu. Saya pun daripada baring, saya pun duduk atas sofa dan saya pandang kat jiran saya tu. Dan saya pun tanyalah, "Cik Nap, kenapa duduk depan pintu? Nak masuk rumah saya ke?" Cik Nap tak jawab. Dia cuma pandang saya tanpa sepatah apa keluar daripada mulut dia. Tak ada perkataan langsung yang keluar. Dia tengok saya je. Bulu roma saya merinding kembali. Macam betul Cik Nap ni. Tapi saya pun cubalah tanya lagi kat Cik Nap. "Cik Nap, Cik Nap okey tak ni?" Cik Nap tetap tak jawab. Tapi kemudian dia pun berhenti memandang saya dan terus berlalu pergi meninggalkan saya. Dan saya masih tak faham kenapa Cik Nap berkelakuan begitu. Saya pun buat tak indah sajalah dan biarkan Cik Nap. Entah merajuk dengan suami kot, bisik saya dalam hati. Saya tak sedar bila saya tertidur sewaktu menonton televisyen. Yang saya tahu, tiba-tiba saja saya dapat merasakan ada orang tepuk-tepuk badan saya. Bila saya buka mata, tengok-tengok mak saya yang kejutkan saya. Masa tu pun ayah ada sekali. Mak marah saya sebab biarkan pintu terbuka. Nasib baik tak ada pencuri masuk, katanya. Saya yang masih mamai melihat jam. Sudah pukul 12 malam rupanya. Lambat mak ayah saya balik. Saya pun tanyalah, "Mak ke mana tadi? Telefon Along habis bateri lah. Sebab tu mak tak boleh call." "Lah, patutlah call tak angkat. Lain kali charge lah handphone tu Along." "Yelah mak, nak buat macam mana, terlupa. Tapi mak ke mana tadi?" "Mak pergi hospital, tolong uruskan jenazah." "Hah? Hospital? Jenazah? Siapa yang meninggal mak?" "Cik Nap." "Hah?" Saya terkejut gila masa tu bila mak saya sebut nama Cik Nap. Saya pun tanyalah mak saya, "Bila Cik Nap meninggal mak?" "Petang tadi." Nah, lagi terkejutlah saya. Saya baru je nampak Cik Nap waktu malam tadi, dalam pukul 9.10 macam tu. Tiba-tiba mak saya cakap Cik Nap dah meninggal. Saya ingat mak saya bergurau. Saya pun cakap lah, "Along baru nampak Cik Nap tadi mak. Mak biar betul Cik Nap meninggal dunia ni mak." Mak dan ayah saling berpandangan bila dengar apa saya cakap. Kemudian mak cakap, "Along ni mengantuk ni kot. Entah Along nampak orang lain." "Tapi mak, Along memang nampak. Memang Cik Nap. Bukan Along tak kenal Cik Nap tu." Belum sempat saya habiskan kata-kata, ayah saya mencelah, "Dah lah Long, masuklah tidur." Mak ayah pun dah penat ni. Bila ayah dah cakap macam tu, saya pun ikut je lah. Malas nak lawan-lawan lagi kan. Tapi saya memang tak puas hati masa tu. Kalau Cik Nap dah meninggal dunia waktu petang, habis tu siapa pula yang saya nampak kat pintu malam tadi? Saya tahu saya tak mengantuk lagi masa tu. Dan saya memang dalam keadaan yang sangat sedar. Saya kenal sangat muka Cik Nap. Saya kenal. Yang berdiri depan pintu tu memang Cik Nap. Cuma bila mengenangkan kelakuannya yang pelik, saya rasa memang benar kot, Cik Nap ni memang dah meninggal dunia. Dan yang datang depan rumah saya tu mungkin adalah makhluk halus yang menyerupai Cik Nap. Sampai sekarang, kalau saya teringat insiden ni,
memang boleh buat bulu roma saya meremang. Seram tu saya dibuatnya. So itulah dia cerita pasal daripada Carol, cerita daripada Carol berkenaan dengan jiran dia bernama Cik Nap. Dia nampak Cik Nap pukul 9-10 malam. Sekali masa mak ayah dia balik, cakap, Cik Nap dah meninggal petang tadi ya. Sudah. Habis tu siapa yang dia nampak? Siapa yang Carol nampak tu sebenarnya kan? Tak tahulah nak cakap kan. Tapi kalau benda-benda jadi macam kat kita pun, memang kita akan rasa kata apa, scary ya kan. Yelah, orang dah meninggal petang, kita nak nampak malam. Siapa pula yang jadi Cik Nap tu? Okay, alright, terima kasih banyak-banyak kepada Carol di atas perkongsian berkenaan dengan pengalaman seram dia. So kita akan teruskan saja dengan perkongsian cerita yang kedua. Cerita kedua ni datang daripada Wawa. Cerita Wawa ni dia macam misteri sikit okay, cerita misteri. Dia tak nampak clear benda tu. Okay, dia tak nampak clear benda tu dan siap dia mimpi Mimpi tu macam seolah-olah mimpi yang betul. So nak tahu apa cerita Wawa ni macam mana, jom kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum. Nama aku Wawa dan aku nak ceritakan tentang kisah yang aku alami, yang aku rasakan amat seram dalam hidup aku dan susah untuk dilupakan. Kisah ini berlaku ketika aku di tingkatan 2, yakni pada tahun 1999. Aku tinggal bersama dengan keluargaku di perumahan polis 15 tingkat di ibu kota Kuala Lumpur, berdekatan dengan kawasan Ampang Ulu Kelang AU3. Kisah seram yang berlaku kepada aku adalah begini ceritanya. Aku bersama-sama dengan dua adik lelaki aku tidur di dalam satu bilik yang mempunyai beranda dan sliding door. Okay, beranda tu yang kat luar rumah tu, yang kita boleh keluar daripada rumah, kita boleh tengok kawasan luar rumah daripada tingkat tinggi kan. Rumah aku ada dua beranda. Satu di dalam bilik, iaitu bilik yang aku duduki. Bilik ni menghadap ke bukit. Yang satu lagi beranda berada di ruang tamu yang menghadap ke sisi bangunan lain. Pada satu malam, hujan turun dengan sangat lebat. Jadi, aku terpaksa tutup sliding door dan lansir kerana angin bertiup dengan sangat kuat. Okay? Hujan ada, angin ada, kuat. Aku nampak pokok-pokok bergoyang dengan sangat kuat pada malam tu. Dan nampak macam pokok tu melambai-lambai pun ada juga. Aku juga nampak kilat sabung menyambung. Walaupun daripada jauh aku nampak, tetap ada rasa berdebar bila tengok kilat yang macam tu. Kebiasaannya, aku tidur berdekatan dengan sliding door. Aku ni tidur berkongsi katil dengan adik-adik aku. Dan aku tidur di bahagian hujung. Dan di bahagian hujung ni lah yang paling rapat dengan sliding door. Katil ni besar, sebab tu boleh muat untuk tidur 3 orang. Angin terus bertiup kencang dan menggegar-gegarkan sliding door. Angin yang bertiup juga cuba masuk di celah-celah sliding door dan menyebabkan bunyi yang terhasil kedengaran menyeramkan. Sekejap macam bunyi orang bersiul. Sekejap macam bunyi orang menjerit. Memang seram bunyi tu. Sampai meremang bulu roma aku. Dah lah, aku baring paling dekat dengan sliding door ni. Aku cuba untuk tidur dengan berfikir yang positif Maksudnya aku tak nak fikir yang bukan-bukan. Dan aku tak nak fikir yang tak ada apa-apa yang menakutkan pun kat luar beranda tu. Tapi nasib baiklah ada lansir, jadi aku tak nampak lah apa-apa pun yang berlaku kat luar sana. Baru saja aku nak lelapkan mata, tiba-tiba aku terdengar macam ada bunyi cakaran di luar. Bunyi tu macam ada sesuatu yang sedang mencakar sliding door bilik aku dari luar rumah. Mulanya, aku ingatkan bunyi tu dihasilkan oleh kucing. Sebab jiran sebelah aku ni ada membela kucing. Manalah tahu ada kucing dia lompat ke beranda rumah aku.
So dia cakar lah aku punya sliding door. Tapi yang peliknya, bunyi cakaran tu aku dengar terhasil daripada bahagian atas sliding door dan ditarik ke bawah. So memang macam pelik sangat kalau kucing yang buat benda tu, sebab tak ada ruang untuk, tak ada tempat untuk kucing panjat dan membuatkan cakaran begitu. Dan kalau nak kata ada benda yang terjatuh ke, lepas tu dia terseret jatuh dekat sliding door, aku pun tak boleh nak cakap macam tu juga, sebab di beranda tidak ada apa-apa benda pun yang boleh menyebabkan bunyi tu terhasil, bunyi cakaran tu terhasil. So dalam aku berfikir tu, aku terdengar lagi bunyi cakaran tu. Skret, skret, skret. Bunyi cakaran tu memang jelas kedengaran. Kejap ke atas, kejap ke bawah. Aku memang sudah berdebar-debar, bulu roma pun dah meremang kau-kaunya. Aku memang tak berani nak menyalak lansir dan melihat apa yang ada di luar. Itu kerja gila. Jadi aku tarik selimut dan berselubung di dalam, sehinggalah aku tak sedar yang aku terlena sendiri. Tak lama lepas aku terlena tu, aku bermimpi sesuatu. Di dalam mimpi tu, aku bukan berada di atas katil, tapi aku ada di atas lantai di beranda luar bilik aku. Dan masa tu gelap, malam. Tapi taklah terlalu gelap, sebab aku boleh nampak bukit yang berhadapan dengan bilik aku. Daripada baring atas lantai tadi, aku pun bangun dan berdiri sambil menghadap bukit. Di bukit tu ada sebatang pokok yang besar. Aku pun perhatikan pokok tersebut. Lama aku perhatikan pokok besar tu. Tiba-tiba aku perasan macam ada benda yang tengah bertenggek ke atas pokok besar tu. Benda tu warna putih. Aku nampak tubuh dia, tapi aku tak nampak wajah dia dengan jelas. Cuma aku tahu mukanya memang menghadap ke arah aku, dan aku merasakan yang benda tu sedang memerhatikan aku. Kemudian benda berwarna putih tu terbang menghampiri aku. Semakin lama semakin dekat. Aku dah mula takut masa tu. Aku nak menjerit, tapi mulut aku macam terkunci. Aku cuma mampu menjerit di dalam hati. Tapi aku baca segala surah-surah yang aku hafal, sambil mata masih mematikan benda berwarna putih yang sedang terbang menghampiri aku. Dan bila benda tu semakin dekat dengan aku, tanpa aku sedar, aku jatuh pingsan. Bila aku buka mata, aku tengok aku berada di atas katil. Dan rupa-rupanya sudah pagi masa tu. Dan aku rasa apa yang jadi tu memanglah cuma mimpi. Tapi bila aku keluar ke beranda dan cek kaca sliding door di bahagian luar, aku dapati memang ada kesan cakaran yang panjang. Kesan cakaran tu memang mustahil sangat dibuat oleh kucing jiran. Aku pun tak tahu apa benda yang telah mencakar sliding door bilik aku. Aku juga tak pasti sama ada apa yang aku mimpikan tu ada kaitan atau tidak dengan cakaran ni. Dan segalanya masih misteri sampailah sekarang. Ya, so itulah dia cerita yang dikongsikan oleh Wawa berkenaan dengan asalnya dia dengar bunyi. Biasalah kalau macam angin kuat, hujan tiup kena sliding door, memang akan ada keluar bunyi macam bersiul tu. Tapi lepas tu dengar bunyi benda mencakar-cakar. Dan dia kata bukan kucing kan. Dan dia nampak pula kesan cakaran tu panjang daripada atas ke bawah. So memang macam misteri juga kan. Apa benda pula yang cakar sliding door dia, dan ada kena-mengena ke dengan mimpi dia kan. So benda tu masih lagi misteri buat Wawa. Okay. So kalau benda macam tu jadi kat kita pun, kadang kalau kita dengar bunyi pelik pun jarang kita nak tengok. Tapi kadang-kadang rasa ingin tahu tu dia lagi tinggi daripada rasa takut. Ada setengah orang macam tu
Dan dia berani pula pergi selak langsir, pergi tengok apa benda kat luar. Dia kalau orang yang macam tu, dia jenis memang dia takut, tapi dia masih lagi ada keberanian lah untuk melihat. Okay, apa pun terima kasih Wawa sebab sudi berkongsi kisah seram. Okay, dan terima kasih kepada korang semua yang masih lagi sudi nak mendengar rancangan kisah seram netizen ni sampailah habis. Kalau korang suka dengan apa yang aku ceritakan ni, korang boleh tekan butang thumbs up. Dan kalau siapa yang belum subscribe, bolehlah tekan butang subscribe. So aku rasa setakat ni saja dulu untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi 2 minggu akan datang, InsyaAllah. Masa tu nak dekat raya dah. Okay, so setakat tu dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi dalam rancangan Kisah Seram Netizen.